Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kembali kita lagi dalam perkongsian ilmu fiqh yang seterusnya. Berkaitan apa rakan-rakan? Solat. Video kami pada kali ini khusus untuk menjelaskan berkenaan solat fardu, solat berjemaah dan solat Jumaat. Mari sama-sama kita menghayati dan memahami dengan lebih mendalam ketiga-tiga topik yang akan kami bincangkan ini. Solat fardu. Pertama sekali, kita lihat definisi solat. Dari sudut bahasa, perkataan solat adalah diambil dari bahasa Arab. Ia adalah kata nama terbitan iaitu masdar dari kata kerja solla, yusalli, salatan yang memberi maksud doa, istighfar, keampunan, kasih sayang, Islam dan agama. Menurut Ar-Raghib Al-Isfahani, solat dari sudut bahasa dapat didefinisikan sebagai doa, memohon keberkatan dan kepujian. Imam Al-Nawawi menyatakan asal bagi perkataan solat dari sudut bahasa adalah doa. Inilah pandangan jumhur ulama dalam kalangan ahli bahasa dan selainnya. Al-Zajjaj menyatakan asalnya adalah bermaksud tetap dan konsisten. Al-Azhari dan selainnya berkata, solat daripada Allah adalah kasih sayang, daripada malaikat adalah memohon keampunan, dan daripada manusia adalah kerendahan hati dan doa. Kesimpulannya, perkataan solat dari sudut bahasa boleh membawa pelbagai makna seperti doa, istighfar, keampunan, kasih sayang dan lain-lain yang berkaitan, bergantung kepada konteks ayat. As-solah juga boleh membawa dua makna. Yang pertama, doa dan memohon keberkatan, dan yang kedua, ibadah. Jika ianya daripada Allah, ianya bermaksud penyucian, kasih sayang dan pujian. Jika ianya daripada malaikat, ianya bermaksud istighfar. Dan jika ianya daripada manusia, ia bermaksud doa. Dari sudut istilah pula, sebagaimana pandangan jumhur ulama, solat bermaksud perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam beserta niat dan syarat-syarat yang tertentu. Seterusnya, solat terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah solat fardu. Solat fardu merupakan salah satu daripada rukun Islam. Solat fardu yang wajib didirikan ialah solat 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, di mana bilangan rakaatnya telah ditetapkan. Hukum solat fardu adalah wajib dan berdosa sekiranya kita tinggalkan. Yang kedua, solat sunat. Solat sunat boleh dibuat bersendirian atau berjemaah. Bilangan rakaat ada yang ditetapkan dan ada yang tidak. Hukum solat adalah sunat dan tidak berdosa sekiranya kita tinggalkan solat sunat. Hukum solat. Apakah hukum solat fardu? Solat fardu wajib ditunaikan oleh seorang Islam yang masih waras dan hidup. Solat fardu tidak boleh ditinggalkan sama sekali dalam apa keadaan sekalipun kerana ia termasuk dalam dosa-dosa besar. Hatta dalam keadaan seseorang sakit teruk sekalipun, jika hanya mata yang boleh bergerak, maka solat wajib dilaksanakan dalam waktunya iaitu dengan menggunakan isyarat mata. Sekiranya seseorang itu tertinggal solat fardu, wajib baginya untuk mengulangkan solat tersebut dengan niat qada. Bagi mereka yang musafir, mereka diharuskan solat qasar dan jamak. Antara dalil kewajipan solat adalah yang pertama, dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Seterusnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua berjamaah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Seterusnya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibina dan ditegakkan di atas 5 asas, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah,
dengan meyakini serta menerangkan kebenaran bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ialah pesuruh Allah. Mendirikan sembahyang, memberi zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan dalil-dalil yang telah dinyatakan, kita sebagai umat Islam wajib menunaikan solat. Syarat wajib solat. Syarat wajib solat bermaksud sesuatu yang bergantung kepadanya ketentuan wajib atau tidak sembahyang ke atas seseorang. Syarat yang pertama adalah Islam. Orang Islam wajib menunaikan solat, tetapi bagi orang yang bukan Islam pula, tidak ada kewajipan untuk menunaikan solat ke atasnya. Yang kedua, baligh. Dari segi bahasa, bermaksud telah mencapai. Dari segi istilah, seseorang yang mencapai tahap kematangan daripada segi umur. Baligh ialah sampai umur untuk seseorang itu menanggung kewajipan syarak, iaitu peraturan syariat Islam. Mereka akan mendapat pahala apabila melakukannya dan berdosa apabila meninggalkannya. Bagi lelaki, baligh berlaku apabila dia bermimpi sehingga membuatkan dirinya keluar air mani, dan apabila tidak bermimpi, dia dikira baligh apabila usianya genap 15 tahun komariah. Bagi perempuan, baligh berlaku apabila keluar darah haid seawal-awalnya pada usia 9 tahun. Apabila belum keluar darah haid, dia dikira baligh apabila usianya genap 15 tahun komariah. Yang ketiga, berakal. Orang yang berakal sudah semestinya wajib menunaikan solat. Walau bagaimanapun, kewajipan solat gugur ke atas orang yang hilang akal disebabkan gila, terencah akal, hitam dan pengsan. Menurut jumhur ulama, solat tidak wajib kepada orang gila, terencah akal dan seumpamanya. Begitu juga dengan orang yang pingsan atau koma, kecuali sekiranya dia sedar dan masih ada lagi waktu solat. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Wanita yang berada dalam keadaan haid atau nifas diharamkan solat dalam tempoh tersebut. Mereka juga tidak perlu menggantikan semula solat-solat yang telah ditinggalkan. Yang kelima, sempurna pendengaran dan penglihatan. Orang yang buta dan pekak sejak lahir ataupun sebelum memayis tidak wajib menunaikan solat. Hal ini kerana mereka tidak mampu menerima ilmu dan seruan dakwah, sama ada dengan mendengar pengajaran atau melihat contoh solat yang diajar. Namun, sekiranya mereka hanya mengalami kecacatan pada salah satu daripadanya, sama ada cacat pendengaran atau cacat penglihatan, solat tetap wajib dilaksanakan kerana masih ada kemampuan untuk menerima tunjuk ajar. Syarat sah solat. Syarat sah solat ialah syarat yang menentukan kesahihan sesuatu solat, atau dengan kata lain, kesahihan sesuatu solat bergantung kepada syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama, mestilah suci daripada hadas. Hadas terbahagi kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Cara menyucikan diri daripada hadas kecil adalah dengan berwuduk. Apabila tiada air, boleh diganti dengan tayamum. Cara menyucikan diri daripada hadas besar pula adalah dengan mandi wajib. Yang kedua, mestilah suci daripada najis, yang bermaksud tiada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat solat. Pengertian najis daripada sudut bahasa ialah sesuatu yang cemar, kotor dan jijik. Pengertian najis dari sudut hukum syarak pula ialah kekotoran yang menghalang daripada sah solat. Dekat sini, najis terbahagi kepada tiga, najis mukhaffafah iaitu najis ringan, najis mutawasitah, najis pertengahan, yang terakhir najis mughalazah, najis berat. Syarat yang ketiga, mestilah menutup aurat. Aurat berasal daripada perkataan Arab iaitu keaiban. Aurat adalah bahagian aib pada tubuh badan kita yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh orang lain.
dinamakan aurat kerana mendedahkan dan melihatnya adalah sesuatu yang tercela. Maka, kita mestilah memakai pakaian yang menutup aurat ketika mengerjakan solat kerana ia menjadi syarat solat diterima oleh Allah Ta'ala. Bagi lelaki, aurat wajib ditutup di kawasan antara pusat dan lutut. Aurat perempuan pula meliputi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tapak tangan. Yang keempat, mengetahui arah kiblat. Arah kiblat ialah arah terletaknya Kaabah di Mekah. Orang yang hendak solat, wajib baginya mengetahui arah kiblat terlebih dahulu. Semasa mengerjakan solat pula, dada wajib dihadapkan ke arah kiblat. Bagi mereka yang bersolat berdekatan Kaabah, diwajibkan menghadap tepat ke bangunan Kaabah. Manakala, bagi mereka yang jauh daripada Kaabah, membadai sekiranya dia yakin menghadap ke arah Kaabah dengan mengambil kira ilmu, pengalaman atau maklumat semasa. Yang kelima, mengetahui waktu solat. Solat perlu dilakukan setelah yakin masuk waktunya. Solat tidak sah sekiranya ditunaikan selain pada waktunya. Masuknya waktu solat fardu boleh diketahui dengan cara mendengar azan dari masjid berdekatan atau melalui saluran radio dan televisyen tempatan, menggunakan jadual waktu solat yang dikeluarkan oleh Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri, melihat tanda-tanda alam yang menunjukkan maksudnya waktu solat fardu. Rukun solat. Rukun solat adalah perkara yang sebahagian daripada solat dan bergantung kepadanya sah solat itu. Solat secara amnya mempunyai 13 rukun yang terdiri daripada rukun qalbi, fi'li dan qauli. Rukun qalbi yang berasal daripada perkataan qalbu, hati, adalah rukun yang berasaskan kepada hati. Rukun fi'li yang berasal daripada fi'il, perlakuan, adalah rukun yang berasaskan kepada perbuatan anggota badan. Pergerakan anggota badan atau tindakan tubuh itu memerihalkan rukun tersebut. Manakala rukun qauli yang berasal daripada qaul, kata-kata, adalah rukun yang berasaskan kepada sebutan dan bacaan. Berikut merupakan rukun solat bersama kategorinya. Niat. Dalam solat fardu, niat solat mempunyai 3 bahagian, iaitu qasad, menyengajakan solat, ta'rid, menyengajakan fardu, dan ta'yin, menyengajakan waktu. Contoh yang disertakan adalah niat solat fardu zuhur. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Usalli yang bermakna sahaja aku solat adalah bahagian qasad. Fardhu yang bermakna fardu adalah bahagian ta'rid. Zuhri yang bermakna zuhur iaitu menetapkan waktu solat adalah waktu zuhur adalah bahagian ta'yin. Berdiri betul. Berdiri betul atau berdiri tegak adalah diwajibkan dalam solat bagi mereka yang berupaya untuk berdiri tegak. Manakala, bagi mereka yang tidak berupaya, terdapat rukhsah atau kelonggaran yang diberikan untuk mereka. Sama ada untuk solat dalam keadaan duduk, hanya jika tidak mampu berdiri, mengiring pada rusuk kanan sambil menghadap kiblat, hanya jika tidak mampu berdiri dan duduk, ataupun jika tidak mampu berdiri, duduk maupun mengiring, orang yang ingin mengerjakan solat itu dibenarkan baring menelentang dengan kaki dan perut dihalalkan ke kiblat. Syarat bagi rukun ini hendaklah ditegakkan tulang belakangnya, iaitu tulang belakangnya mestilah lurus yang tidak boleh bongkok ke depan ataupun ke belakang jika mampu. Takbiratul ihram ialah perbuatan yang menyepadani solat dengan perlakuan di luar solat. Takbiratul ihram menandakan bermulanya satu perjalanan solat itu sehingga rukun terakhir iaitu salam nanti. Rukun ini diwajibkan untuk disertai dengan niatnya dan disunatkan untuk mengangkat kedua-dua tangan hingga ke paras bahu. Muqaranah ataupun penyertaan niat takbiratul ihram mempunyai 2 bahagian, iaitu yang pertama, muqaranah urfiyah,
yang bermaksud menyertai niat kepada sebahagian daripada takbiratul ihram, iaitu berniat ketika mula ataupun akhir bahagian takbiratul ihram. Yang kedua, muqaranah hakikah, yang bermaksud menyertai niat kepada keseluruhan takbiratul ihram, iaitu berniat dari mula sehingga akhir takbiratul ihram. Bagi kebanyakan orang awam, adalah lebih mudah mengerjakan muqaranah urfiyah kerana muqaranah hakikah mudah dihinggapi rasa syak atau was-was kerana penyertaan niat mengambil masa keseluruhan takbiratul ihram itu. Adalah disunatkan untuk membaca doa iftitah atau tawajuh selepas takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram kerana dengan melakukannya, kita mengharamkan ke atas diri kita perlakuan yang akan membatalkan solat. Sebagai contoh, pada kebiasaannya bercakap sesama manusia adalah halal, akan tetapi bercakap dalam solat akan membatalkan solat. Maka, apabila kita membuat takbiratul ihram sebagai tanda memulakan solat, bercakap adalah satu halangan untuk kita selagi mana kita masih mengerjakan solat. Seperti dalam haji, apabila kita memakai ihram, kita diharamkan melakukan beberapa perkara yang pada kebiasaannya adalah halal bagi kita. Membaca Al-Fatihah. Dalam solat, surah Al-Fatihah merupakan satu-satunya surah yang diwajibkan. Surah ini wajib dibaca pada setiap rakaat dan bacaannya hendaklah tertib mengikut susunan ayat yang betul dan hendaklah dijaga tajwidnya. Bacaan basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim diwajibkan kerana ayat itu juga merupakan sebahagian daripada surah Al-Fatihah, manakala isti'azah iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim tidak diwajibkan. Setiap ayat dalam surah Al-Fatihah wajib dibaca secara berturutan dan tidak diselangi oleh apa-apa perbuatan ataupun ayat yang lain mahupun diam yang agak lama yang cukup untuk memutuskan bacaan Al-Fatihah itu. Rukuk. Perbuatan rukuk adalah membongkok ke hadapan dengan sekurang-kurangnya hingga tapak tangannya mencapai ke lutut. Rukuk yang sempurna ialah menyamakan belakangnya dan tengkuknya pada satu garis lurus dan meluruskan kakinya iaitu betis dan paha dan memegang kedua lututnya dengan menjarangkan antara jari-jari tangan. Bagi mereka yang solat secara duduk, sudah memadai rukuk itu dengan membongkok ke hadapan hingga dahinya selari dengan kepala lututnya. Untuk lebih sempurna bagi solat duduk, rukuknya adalah membongkok ke hadapan hingga dahinya selari dengan tempat sujud. Selain itu, rukuk adalah salah satu rukun yang disertakan dengan tamakninah. Tamakninah dalam rukuk adalah dalam keadaan tetap semua anggota badannya hingga cukup masa untuk membezakan perlakuan membongkok dan bangun daripadanya. Iktidal pula adalah kembali kepada keadaan rukuk kepada berdiri tegak iaitu keadaan asal ketika solat. Jika keadaan asalnya ialah duduk menegak, maka hendaklah orang itu kembali duduk menegak. Tamakninah turut disertakan dalam perbuatan iktidal. Maka, untuk melengkapkan iktidal, hendaklah tamakninah dengan menetapkan anggota badan pada keadaan sebelum rukuk dalam masa yang cukup untuk membezakan keadaan selepas bangun dari rukuk dan sebelum turun untuk sujud. Sujud adalah satu perbuatan yang amat menunjukkan kerendahan diri manusia terutama di dalam solat. Setiap rakaat atau satu rukuk adalah diwajibkan dengan 2 kali sujud. Sujud adalah memadai dengan sekurang-kurangnya bersentuhan dahi dengan tempat solat. Lebih elok atau lengkap lagi, hendaklah ketujuh-tujuh anggota sujud kena atau bersentuhan dengan tempat solat, iaitu dahi, kedua tapak tangan, yakni setiap muka tapak tangan dan jari-jarinya, kedua lutut dan kedua tapak kakinya, iaitu muka hujung jari-jari kakinya. Wajib menekan sedikit dahi di tempat sujud untuk lebih tetap keadaannya. Keadaan yang sempurna untuk turun bersujud adalah dengan meletakkan kedua-dua lutut dahulu, kemudian diikuti dengan tapak tangan, lalu dahi ditetapkan di tempat sujud. Adalah sunat untuk menghalalkan kesemua jari ke arah kiblat. Bagi lelaki, disunatkan juga untuk meregangkan kedua lutut dan kedua tapak kaki, menjarakkan perut daripada paha dan menjauhkan sedikit siku daripada rusuk. Manakala
Bagi perempuan pula adalah sebaliknya. Sunat untuk merapatkan kedua-dua lutut dan kaki, merapatkan perut dengan paha dan siku ke rusuk. Wajib tumakninah pada sujud iaitu tetap seluruh anggota badan dalam keadaan sujud untuk satu jangka masa yang cukup bagi membezakan perbuatan turun dan naik daripada sujud. Duduk antara dua sujud adalah kelakuan yang memisahkan antara dua kali sujud. Tidak sesuai untuk terus berdiri sebelum sujud semula, maka keadaan duduk adalah logik. Adalah sunat untuk duduk iftirash, iaitu duduk di atas tapak kaki kiri serta menegakkan atau berdirikan tapak kaki kanan. Sunat juga meletakkan kedua tangan berhampiran lutut serta menjarakkan setiap jari, tetapi tidak mengapa untuk meletakkan jari di atas lutut. Berlakuan duduk antara dua sujud ini menjadi makruh jika terlalu lama kerana ia memisahkan perlakuan kedua-dua sujud. Walau bagaimanapun, tumakninah turut disertakan bagi rukun ini. Duduk tahiyat akhir. Duduk ketika membaca tahiyat akhir adalah jelas bahawa tahiyat akhir hendaklah dibaca ketika keadaan duduk dan bukannya berdiri. Disunatkan duduk secara tawaruk, iaitu duduk dengan menghulurkan kaki kiri ke kanan dan merapatkan punggung ke lantai. Keadaan ini berterusan ketika membaca selawat dan salam. Membaca tahiyat akhir. Rukun ini dinamakan tahiyat, iaitu penghormatan, atau tasyahud, iaitu penyaksian, kerana bacaan yang dilafazkan terdiri daripada keduanya. Berikut adalah bacaan bersama bahagian tahiyat. Bacaan tahiyat hendaklah disambung dengan bacaan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Penghormatan dan kesejahteraan. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan yang berkat, solat yang baik adalah untuk Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Penyaksian. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Selawat. Berikut merupakan bacaan dan makna selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah selawat kepada Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan selawat kepada Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan engkau berikanlah keberkatan kepada Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan keberkatan kepada Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim dalam dunia ini. Fil alamin innaka hamidum majid. Di alam semesta ini sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha tinggi. Memberi salam. Ucapan atau lafaz salam adalah sebahagian daripada rukun solat. Sekurang-kurangnya, lafaz salam itu ialah Assalamualaikum, yang bermaksud sejahtera kepada kamu semua. Tetapi untuk lebih sempurna, ucapannya ialah Assalamualaikum warahmatullahi, iaitu sejahtera kepada kamu semua dan semoga dirahmati Tuhan. Adalah disunatkan untuk memberi salam sebanyak 2 kali dan sunat juga untuk menoleh ke kanan dahulu bagi salam yang pertama dan ke kiri bagi salam yang kedua. Turut disunatkan juga kedua-dua salam itu tidak disekalikan, iaitu ada pengasingan antara kedua-duanya. Seterusnya, tertib. Tertib adalah rukun yang merangkumi keseluruhan rukun solat, iaitu memastikan segala perlakuan rukun berada pada turutan yang betul, satu demi satu, dan yang dahulu didahului serta yang kemudian dilakukan kemudian. Waktu solat. Yang pertama, waktu solat subuh ialah ketika terbitnya fajar shadiq, iaitu dari munculnya warna putih yang merata horizontal di ufuk horizon.
dan waktu yang dibolehkan untuk melakukan solat ini terus berlangsung hingga nampak timbulnya bulatan terawal matahari. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, waktu solat subuh adalah terbit fajar selama matahari belum terbit. Riwayat Muslim. Solat zuhur dilakukan pada waktu tengah hari. Waktu zuhur bermula daripada gelincir matahari dari kedudukan tengah langit hingga bayang-bayang suatu benda menyamai panjangnya. Secara umumnya, zuhur bermula apabila bayang-bayang sudah cenderung ke arah barat. Berdasarkan hadis, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, waktu zuhur apabila matahari gelincir sehingga bayang-bayang seseorang menyamai ketinggiannya selama belum menjelang waktu asar. Hadis riwayat Muslim. Waktu untuk bersolat asar bermula selepas berakhirnya waktu solat zuhur, iaitu apabila tergelincir matahari sehingga bayang-bayang sesebuah objek lebih panjang daripada tinggi objek tersebut. Berdasarkan hadis, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, dan waktu asar ialah selama warna matahari belum kekuning-kuningan. Hadis riwayat Muslim. Waktu maghrib pula bermula apabila matahari terbenam berterusan sehingga syafaq merah hilang serta kesannya tidak kelihatan lagi di sebelah barat. Apabila keadaan kelam sepenuhnya hingga meliputi ufuk barat dan kesan syafaq juga telah hilang, bererti berakhirlah waktu maghrib dan masuklah waktu isyak. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, waktu maghrib ialah selama syafaq belum hilang. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, waktu isyak bermula apabila berakhirnya waktu maghrib dan berterusan hingga terbit fajar sodik. Solat isyak sebaik-baiknya tidaklah dilewatkan daripada 1/3 malam. Fajar sodik bermaksud cahaya yang menyelah di sepanjang ufuk timur dan adalah pantulan cahaya matahari dari jarak jauh. Cahaya ini akan naik sedikit demi sedikit hinggalah matahari terbit keseluruhannya. Seterusnya, perkara makruh semasa solat. Antaranya, berpaling ke kiri atau ke kanan kecuali ketika salam, memandang ke atas iaitu mendongak, berdiri menggunakan sebelah kaki sahaja, berludah ke hadapan atau ke belah kanan, berlebih-lebihan membongkok dan menundukkan kepala ketika rukuk, bercekak pinggang, menyingkirkan kain atau baju, bersembahyang ketika hadir makanan ataupun semasa makanan sedang dihidangkan, bersembahyang ketika merasa hendak qada hajat iaitu membuang air. Perkara yang membatalkan solat, keluar ataupun kedatangan hadas besar atau kecil, berkata-kata dengan sengaja walau sedikit yang memberi kefahaman atau ketawa, makan atau minum walaupun sedikit, melakukan pergerakan di luar rukun solat 3 kali berturut-turut, berniat keluar dari solat, terkena najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat solat, beralih arah dari kiblat dengan sengaja iaitu berpaling dada, terbuka aurat dengan sengaja ataupun secara tidak sengaja tetapi tidak segera ditutup, berubah niat dari satu solat ke solat yang lain, meninggalkan rukun solat, murtad. Seterusnya, perkara sunat dalam solat terbahagi kepada 2. Yang pertama, sunat hayat. Yang bermaksud, seseorang yang meninggalkan salah satu sunat hayat tidak memberikan kesan apa-apa kepada solatnya. Yang kedua, sunat ab'ad. Sunat ab'ad adalah sunat yang dikuatkan yang andainya terlupa mengerjakannya, maka disunatkan sujud sahwi sebelum memberi salam. Antara tujuan dan kepentingan solat. Yang pertama, solat merupakan tiang agama. Islam akan runtuh apabila solat ditinggalkan penganutnya. Menurut Mu'az bin Jabal rahimallahu an, Rasulullah SAW telah bersabda, "Mahukah kamu aku kabarkan tentang kepala, tiang dan menara semua perkara?" Aku menjawab, "Sudah pasti wahai Rasulullah." Baginda berkata, "Kepala semua perkara adalah Islam, tiangnya adalah solat dan menaranya adalah jihad." Hadis riwayat Tirmizi. Tujuan yang kedua, solat termasuk dalam perkara penting selepas melafalkan 2 kalimah syahadah. Ia merupakan salah satu cara individu Muslim melahirkan rasa syukur serta membuktikan keimanannya. Sabda Rasulullah SAW, Islam dibina atas 5 perkara, mengucap 2 kalimah syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim.
Yang ketiga, ibadah solat tidak disyariatkan melalui perantaraan malaikat, tetapi Allah telah mengangkat Rasulullah SAW ke langit dengan Allah sendiri yang mewahyukan fardu solat 5 waktu kepada baginda. Hal ini berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang keempat, solat dapat membersihkan segala kesalahan dan dosa. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apa pendapat kamu jika ada sungai di hadapan pintu rumah kamu yang boleh kamu mandi di dalamnya 5 kali sehari? Adakah masih tertinggal dakinya?" Mereka berkata, "Sudah pasti tidak akan tinggal sedikit pun dakinya." Baginda bersabda, "Itulah perumpamaan solat 5 waktu. Allah telah membersihkan segala kesalahan dengan mengerjakannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, solat membezakan antara seorang Muslim dengan kafir. Ini bermakna meninggalkan solat dengan sengaja menjadikan seseorang itu kafir. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Pembeza antara seorang lelaki Muslim dan syirik atau kufur ialah meninggalkan solat." Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, yang keenam, solat merupakan perkara pertama yang ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Perkara pertama yang ditanya kepada seorang hamba pada hari kiamat tentang amalnya ialah solat. Jika baik, dia telah berjaya dan maju. Jika rosak, dia telah celaka dan rugi. Jika amalan fardunya kurang, Allah berkata, perhatikan adakah hambaku melakukan amalan sunat yang boleh menampung kekurangan amalan fardunya. Kemudian, dilakukan perkara yang sama pada amalan-amalan lain." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Baiklah, saya akan teruskan perbincangan dengan topik yang kedua, iaitu solat berjemaah. Antara isi kandungan dalam solat berjemaah, sejarah permulaan, pengertian, dalil naqli, hukum, kelebihan dan hikmah, syarat-syarat menjadi imam, sifat seorang imam yang digalakkan, tata cara mengikut imam, syarat sah solat berjemaah, lafaz niat, perbezaan makmum muwafiq dan masbuk, kaifiat solat makmum masbuk, adab-adab solat berjemaah, kedudukan imam dan makmum, dan halangan yang dibolehkan untuk meninggalkan solat berjemaah. Sejarah permulaan solat berjemaah. Solat berjemaah mula didirikan oleh Nabi Muhammad SAW selepas peristiwa hijrah. Selama 13 tahun berada di Mekah, baginda menunaikan solat secara bersendirian kerana para sahabat terpaksa menunaikan solat di rumah masing-masing. Setelah berhijrah ke Madinah, baginda mula melakukan solat berjemaah dengan tekun. Seterusnya, pengertian solat berjemaah. Dari segi bahasa, solat berjemaah bermaksud berkumpul. Manakala, dari segi istilah pula, solat berjemaah ialah solat yang dilakukan antara 2 orang atau lebih secara bersama-sama atau beramai-ramai dengan diketuai oleh seorang imam, diikuti oleh makmum dan disertai dengan niat berjemaah. Berikutnya, dalil naqli solat berjemaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan di dalam Al-Quran agar solat berjemaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Yang bermaksud, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, makna firman Allah, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk, faedahnya iaitu tidaklah dilakukan kecuali bersama jemaah yang salat dan bersama-sama. Merujuk kepada As-Salatu wa Hukmu Tarikiha, halaman 139 hingga 141. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 102 yang bermaksud, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yakni sahabatmu,
lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian, apabila mereka yang solat bersamamu sujud, yakni telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum solat, lalu solatlah mereka denganmu. Seterusnya, hukum solat berjemaah. Pertama, solat berjemaah adalah fardu kifayah bagi orang lelaki yang merdeka dan bermukim di sesuatu tempat, iaitu komuniti masyarakat, untuk berjemaah dalam semua solat fardu. Kedua, fardu ain ke atas setiap lelaki bagi solat Jumaat. Yang ketiga, sunat muakkad, iaitu sunat yang amat dituntut bagi setiap individu Muslim untuk mengerjakannya. Dan yang terakhir, hukum solat berjemaah adalah sunat bagi solat-solat sunat seperti solat sunat hari raya, solat tarawih dan lain-lain solat sunat. Berikutnya, kelebihan dan hikmah solat berjemaah. Pertama, ganjaran pahala 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Kedua, solat berjemaah dapat mengukuhkan persaudaraan dan kasih sayang sesama umat Islam. Ketiga, umat Islam akan disayangi oleh Allah dan para malaikat serta digeruni oleh syaitan apabila menunaikan solat secara berjemaah. Berikutnya, solat berjemaah dapat membantu kita khusyuk dalam solat. Dan yang terakhir, setiap langkah yang bertujuan untuk berjemaah diberi kebaikan dan peningkatan darjat serta dijauhkan daripada keburukan. Seterusnya, syarat-syarat menjadi imam. Yang pertama, mumayyiz. Makmum tidak mengetahui atau tidak meyakini bahawa solat imamnya batal. Imam jangan seorang yang ummi, iaitu buta huruf, sedangkan makmumnya seorang qari, iaitu fasih bacaannya. Imam jangan seorang perempuan, sedangkan makmumnya seorang lelaki. Dan imam mestilah boleh membaca surah Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Berikutnya, sifat bagi seorang imam yang amat digalakkan. Daripada Abu Mas'ud, beliau berkata bahawa Nabi SAW berkata kepada kami, Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi wa aqdamuhum qira'atan, fa in kanat qira'atuhum sawa'an فَلْيَأُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَأُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا تَأُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ. Maksudnya, yang menjadi imam bagi sesuatu kumpulan ialah orang yang lebih pandai membaca Al-Quran. Sekiranya mereka setara dalam bacaan, maka yang lebih alim dalam hadis. Jika dalam hadis mereka bersama, maka yang lebih dahulu berhijrah. Dan jika dalam hijrah juga mereka masih sama, maka yang lebih tua usianya di kalangan mereka. Riwayat Muslim. Dapat disimpulkan, antara sifat bagi seorang imam yang amat digalakkan, mestilah lebih alim, lebih fasih bacaan, lebih soleh dan lebih tua. Baiklah, tata cara mengikut imam. Pertama, kedudukan makmum tidak boleh mendepani imam. Apabila seseorang makmum mendepani imam, kedudukannya sebagai makmum akan terbatal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u." Maksudnya, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti dengannya. Maka apabila imam bertakbir, maka hendaklah kamu semua bertakbir, dan apabila ia rukuk, maka hendaklah kamu rukuk. Riwayat Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi. Makmum sunat berdiri terkebelakang sedikit daripada imam
dan batal solat makmum jika berlaku sebaliknya. Yang kedua, makmum hendaklah mengikut perpindahan imamnya dalam semua rukun fi'li. Perbuatan makmum perlu menyusuli perbuatan imam, tetapi mestilah sebelum imam belum selesai rukun tersebut. Contohnya, apabila imam sujud, makmum perlu mengikut imam bersujud sebelum imam bangun dari sujudnya. Seterusnya, makruh hukumnya jika makmum ketinggalan satu rukun daripada imam, malah solat akan terbatal sekiranya ketinggalan dua rukun yang panjang. Contohnya, imam telah rukuk dan i'tidal, kemudian sujud dan bangun, sedangkan makmum masih berdiri tanpa sebab yang dimaafkan. Sekiranya makmum ketinggalan disebabkan sesuatu yang dimaafkan seperti lambat bacaannya, dia dibolehkan terkemudian daripada imam sehingga 3 rukun. Yang ketiga, makmum mestilah mengetahui perpindahan rukun fi'li imam. Contohnya, makmum melihat imam atau melihat sebahagian daripada shaf atau mendengar suara muballigh. Yang keempat, imam dan makmum tidak terpisah oleh jarak yang luas. Syarat ini hanya sekiranya kedua-dua tidak berada di dalam masjid. Jika imam dan makmum berada dalam masjid, mengikut imam adalah sah, tidak kira sejauh mana jarak antara kedua-duanya atau terlindung oleh dinding-dinding yang boleh dilalui. Apabila imam dan makmum berada di luar masjid atau imam berada di dalam masjid dan makmum di luarnya, ketika ini disyariatkan jarak antara kedua-duanya tidak terlalu jauh. Penentuan jarak imam dan makmum. Kawasan yang luas seperti tanah lapang, jarak antara kedua-duanya disyariatkan tidak melebihi 300 hasta Hashimi, iaitu kira-kira 150 meter. Bangunan yang berlainan seperti 2 buah rumah atau sebuah rumah dan halamannya, selain daripada syarat yang disebutkan di atas, shaf antara satu binaan dan satu binaan yang lain mestilah bersambung sekiranya bangunan yang mempunyai imam di dalamnya itu melencong ke kanan atau ke kiri daripada tempat makmum. Sekiranya imam berada di masjid dan sebahagian makmum di luar masjid, disyariatkan jarak di antara tepi dinding luar masjid tidak melebihi 300 hasta Hashimi, iaitu 150 meter. Tata cara mengikut imam yang terakhir, makmum hendaklah berniat jemaah atau mengikut imam. Niat tersebut disyariatkan beserta dengan takbiratul ihram. Seseorang yang tidak berniat mengikut imam tetapi masih mengikut semua perpindahan dan perbuatan imam tersebut, solatnya batal jika pada anggapan umum dia mengikut imam agak lama. Jika persamaan perbuatannya secara kebetulan sahaja tanpa tujuan mengikut imam atau menunggu imam sekejap sahaja, solatnya tidak batal. Imam tidak wajib berniat menjadi imam, tetapi sunat baginya berniat sebagai imam supaya mendapat kelebihan berjemaah. Syarat sah solat berjemaah. Pertama, makmum berniat mengikut imam. Makmum mengetahui perbuatan dan pergerakan imam, tidak mendahului imam dalam takbiratul ihram, makmum tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, makmum tidak mendahului imam dalam rukun-rukun solat, kedudukan makmum tidak boleh mendepani atau sebaris dengan kedudukan imam, makmum lelaki tidak boleh mengikut imam perempuan, tiada sekatan penghalang antara makmum dan imam, jarak antara saf terakhir di dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak melebihi 150 meter, dan bacaan makmum mestilah tidak kuat atau nyaring seperti bacaan imam. Seterusnya, lafaz niat salat berjemaah. Contohnya niat berjemaah bagi salat fardu subuh. Lafaz niat bagi imam, usalli fardhu subhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku sembahyang fardu subuh
2 rakaat sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat bagi makmum, usalli fardhas subhi rak'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, perbezaan makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq ialah makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Makmum muwafiq hendaklah menyempurnakan rakaat bersama-sama dengan imam. Makmum masbuk pula ialah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Jika sempat rukuk dan tamakninah bersama imam, makmum mendapat rakaat tersebut. Makmum masbuk hendaklah menyempurnakan rakaat yang tertinggal selepas imam memberi salam. Kaifiyat solat bagi makmum masbuk. Pertama, tidak tergesa-gesa mendapatkan rakaat bersama imam. Berdiri tegak, niat, takbiratul ihram dan tamakninah serta terus mengikut pergerakan imam. Seterusnya, tidak memberi salam bersama-sama imam. Selepas imam memberi salam, makmum masbuk akan berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Dan akhir sekali, makmum masbuk perlu menyempurnakan rukun solat sehingga memberi salam. Adab-adab solat berjemaah. Pertama, memakai pakaian yang bersih dan tidak berbau. Kedua, memenuhkan saf di hadapan terlebih dahulu sebelum membuat saf berikutnya. Ketiga, rapatkan dan luruskan saf. Keempat, tidak memakai pakaian yang terlalu bercorak. Yang kelima, tidak mengganggu jemaah lain dengan cara menyuarakan takbir intiqal, iaitu takbir sewaktu perpindahan antara rukun solat secara perlahan. Subtopik yang seterusnya, kedudukan sebenar imam dan makmum. Pertama, seorang imam bersama seorang makmum lelaki. Kedudukannya adalah seperti ini. Imam berada di hadapan dan makmum lelaki berada di sebelah kanan imam. Seterusnya, seorang imam bersama 2 orang makmum lelaki. Kedudukannya, imam berada di hadapan dan kedua-dua makmum lelaki tersebut berada di belakang imam. Ketiga, kedudukan seorang imam bersama seorang makmum perempuan. Sebagai contoh, solat berjemaah antara suami dan isteri. Imam berada di hadapan dan makmum perempuan berada di belakang imam. Yang keempat, kedudukan seorang imam bersama seorang makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Kedudukannya, imam berada di hadapan, diikuti dengan makmum lelaki di sebelah kanan imam dan makmum perempuan di belakang imam dan belakang makmum lelaki. Kedudukan yang kelima, seorang imam bersama ramai makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Kedudukannya, imam berada di hadapan, diikuti dengan makmum-makmum lelaki di belakang dan makmum perempuan di belakang makmum lelaki. Yang keenam, kedudukan seorang imam bersama makmum lelaki dan perempuan dewasa dan kanak-kanak lelaki dan perempuan. Kedudukannya, imam berada di hadapan, diikuti dengan saf makmum lelaki dewasa, seterusnya diikuti dengan kanak-kanak lelaki, makmum perempuan dewasa dan makmum kanak-kanak perempuan. Kedudukan yang ketujuh, seorang imam perempuan bersama seorang makmum perempuan. Kedudukannya, imam perempuan berada di hadapan dan makmumnya berada di sebelah kanan.
Dan yang ke-8 iaitu yang terakhir, seorang imam perempuan bersama ramai makmum perempuan. Kedudukannya, imam berada di hadapan dan makmum perempuan berada di belakang imam. Subtopik yang terakhir, halangan yang dibolehkan untuk meninggalkan solat berjemaah. Pertama, halangan umum. Sebagai contoh, hujan, angin ribut pada waktu malam dan jalan yang sangat berlumpur. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau telah azan pada satu malam yang sejuk dan berangin dengan berkata, "Ala sallu fir rihal." Thumma qala, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul mu'adhdhina idza kanat lailatun dhata bardin wa matar yaqulu, ala sallu fir rihal." Maksudnya, solatlah kamu di rumah kamu. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin sedemikian sekiranya malam tersebut teramat sejuk dan hujan teramat lebat dengan berkata, solatlah kamu di rumah kamu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Halangan yang kedua adalah halangan khusus. Sebagai contoh, sakit, tersangat lapar dan dahaga, takut kepada orang menzalimi diri atau harta, terdesak untuk membuang air kecil atau air besar. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'al 'asha'u wa uqimatis salah fabda'u bil 'asha'." Yang bermaksud, apabila dihidangkan makanan, iaitu makan malam dalam keadaan solat didirikan, maka mulakanlah dengan makan. Riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan." Yang bermaksud, tidak sempurna solat apabila makanan telah dihidangkan ataupun ketika seseorang itu menahan daripada dua benda kotor, iaitu buang air kecil dan besar. Riwayat Muslim. Seterusnya, saya akan menyambung tentang solat Jumaat. Apakah pengertian solat Jumaat? Solat Jumaat ialah solat fardu 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumaat menggantikan solat Zuhur dan ia dilakukan secara berjemaah selepas mendengar khutbah Jumaat. Dalil disyariatkan solat Jumaat. Dalil disyariatkan dan diwajibkan solat Jumaat berdasarkan pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat dan tinggalkan berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya solat Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib atas setiap lelaki muslim. Riwayat Abu Dawud. Yang kedua, apabila Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mereka berdua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika di atas mimbarnya. Maksudnya, hendaklah sesuatu kaum itu daripada meninggalkan solat Jumaat atau Allah akan menutup hati-hati mereka. Akibatnya, mereka akan menjadi golongan yang lalai. Riwayat Muslim. Seterusnya, syarat-syarat wajib solat Jumaat ada 7.
Yang pertama ialah beragama Islam. Orang kafir tidak dituntut untuk melaksanakan solat Jumaat. Yang kedua, baligh. Tidak wajib solat Jumaat ke atas kanak-kanak. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak diwajibkan solat Jumaat. Yang keempat, bebas sepenuhnya. Tidak wajib ke atas hamba, kerana hamba sibuk menjalankan tanggungjawab terhadap tuannya. Syarat wajib yang kelima adalah lelaki. Perempuan tidak wajib untuk menunaikan solat Jumaat. Yang keenam, sihat tubuh badan. Tidak wajib ke atas pesakit yang berasa sakit ketika menghadiri solat Jumaat di masjid, sakit ketika menunggu selesai solat Jumaat dan atau bertambah kuat sakitnya dan lambat sembuh penyakitnya. Yang ketujuh, bermukim di tempat solat Jumaat didirikan. Tidak wajib ke atas orang musafir dengan syarat perjalanan itu harus walaupun dekat. Pengecualian daripada solat Jumaat. Pertama, ketika seseorang itu sakit yang akan menyukarkan untuk ke masjid atau bimbang memudaratkan penyakitnya. Yang kedua, disebabkan oleh situasi hujan menyukarkannya untuk pergi ke masjid. Yang ketiga, orang yang bermusafir. Orang yang keluar sebelum subuh untuk bermusafir. Yang keempat, takut dizalimi. Orang yang bersembunyi kerana takut dizalimi. Yang kelima, perang. Orang yang berada di medan perang. Seterusnya, syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, didirikan solat Jumaat tidak kurang daripada 40 orang lelaki bermustautin yang cukup syarat-syarat wajib mendirikan solat Jumaat. Yang kedua, tempat mendirikan solat Jumaat hendaklah di suatu tempat yang telah ditetapkan seperti masjid, diwan, padang dan sebagainya. Yang ketiga, didirikan solat Jumaat dalam waktu zuhur. Yang keempat, jangan didirikan lebih daripada satu solat Jumaat pada satu tempat selagi ia boleh dilakukan demikian. Seterusnya, rukun-rukun solat Jumaat. Yang pertama, mempunyai 2 khutbah. Syarat-syarat berkhutbah ialah ketika membaca khutbah, khatib mestilah berdiri jika mampu. Di antara khutbah tersebut diselangi dengan duduk. Kemudian, berkhutbah sebelum mendirikan solat Jumaat. Khatib suci daripada hadas kecil dan besar serta najis pada pakaian, badan dan tempat. Khatib perlu menutup aurat. Seterusnya, rukun-rukun khutbah dibaca dalam bahasa Arab. Berturut-turut antara rukun-rukun khutbah, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, dan antara khutbah kedua dan solat Jumaat. Didengari oleh 40 orang jemaah yang memenuhi syarat-syarat wajib solat Jumaat. Rukun 2 khutbah. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan sebarang lafaz pada khutbah pertama dan kedua. Kemudian, berselawat ke atas Nabi SAW pada khutbah pertama dan kedua. Memberi nasihat supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada khutbah pertama dan kedua. Seterusnya, membaca satu ayat Al-Quran pada satu daripada 2 khutbah. Ayat tersebut hendaklah difahami dan jelas maknanya. Yang terakhir, mendoakan orang mukmin pada khutbah yang kedua dengan sebarang doa. Rukun kedua ialah solat 2 rakaat secara berjemaah. Berdasarkan hadis, Umar radhiyallahu anhu berkata yang bermaksud solat Jumaat adalah 2 rakaat berdasarkan sabda Nabi SAW. Riwayat Al-Nasai.
Hadis seterusnya yang bermaksud solat Jumaat adalah wajib atas setiap orang Islam lelaki yang ditunaikan secara berjemaah. Riwayat Abu Dawud. Berdasarkan dalil tersebut, ijma' ulama' memutuskan solat Jumaat 2 rakaat dan dilakukan secara berjemaah. Dikira dapat berjemaah dalam solat Jumaat sekurang-kurangnya melakukan 1 rakaat penuh. Sekiranya dapat 1 rakaat saja, maka Jumaatnya adalah sah. Jika tidak, wajib ditukar solat Jumaatnya kepada solat Zuhur. Jika seseorang itu masbuk mengikut imam pada rakaat kedua, solat Jumaatnya adalah sah. Perlu menambah 1 lagi rakaat selepas imam memberi salam. Jika seseorang masbuk selepas imam bangun daripada rukuk yang kedua, maka solat Jumaatnya tidak dikira. Perlu digantikan dengan solat Zuhur selepas imam memberi salam. Jika makmum dapat menyempurnakan rakaat pertama bersama imam, kemudian berlaku perkara yang menyebabkan kesemua atau sebahagian daripada mereka mufaraqah, yakni bercerai dengan imam, dan masing-masing menyempurnakan solat Jumaat secara sendiri, maka solat mereka adalah sah. Jika mufaraqah berlaku sebelum selesai rakaat pertama, maka solat Jumaat mereka tidak sah dan bertukar menjadi solat Zuhur. Seterusnya, adab-adab Jumaat. Yang pertama, mandi sebelum pergi solat Jumaat. Hadis Nabi SAW bermaksud, apabila seseorang daripada kamu hendak menghadiri solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, membersihkan tubuh daripada kekotoran, bau busuk dan berwangi-wangian. Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, maksudnya, seseorang yang mandi dan bersuci pada hari Jumaat sekadar yang termampu, memakai minyak wangi dan wangi-wangian, kemudian ke masjid dan tidak mengganggu para jemaah, dan seterusnya mendirikan solat yang ditentukan, diam ketika imam berkhutbah, maka segala dosa kecilnya akan diampunkan di antara Jumaat dan Jumaat yang akan datang. Riwayat Al-Bukhari. Adab yang ketiga ialah memakai pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik adalah berwarna putih. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, hendaklah memakai pakaian berwarna putih. Sesungguhnya pakaian berwarna putih adalah pakaian yang terbaik, dan kafanlah orang mati di kalangan kamu dengan kain putih. Riwayat Al-Tirmizi. Adab yang keempat ialah memotong kuku dan mengemas rambut. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, bahawasanya Rasulullah SAW memotong kuku dan menggunting misai pada hari Jumaat. Riwayat Al-Bazzar dan Musnadnya. Adab yang kelima ialah bersegera ke masjid. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bermaksud, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi janabah, kemudian bersegera ke masjid, maka dia seolah-olah telah bersedekah seekor unta. Sesiapa yang pergi pada saat yang kedua, seolah-olah dia telah bersedekah seekor lembu. Sesiapa yang pergi pada saat ketiga, seolah-olah dia bersedekah seekor kambing bertanduk cantik. Sesiapa yang pergi pada saat keempat, dia seolah-olah bersedekah seekor ayam. Dan sesiapa yang pergi pada saat kelima, dia seolah-olah bersedekah sebiji telur. Kemudian apabila imam keluar naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, para malaikat hadir bersama-sama mendengar khutbahnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang keenam ialah
solat 2 rakaat ketika memasuki masjid. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seseorang daripada kamu sampai ke masjid pada hari Jumaat dan imam sedang berkhutbah, dia hendaklah mendirikan solat 2 rakaat yang ringkas dan sempurna. Riwayat Muslim. Adab yang ketujuh ialah diam ketika 2 khutbah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, apabila kamu berkata diam kepada sahabat kamu pada hari Jumaat ketika imam membaca khutbah, maka sia-sialah Jumaat kamu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya, adab-adab umum hari Jumaat. Yang pertama, sunat membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat dan siangnya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan meneranginya dengan cahaya sepanjang masa di antara 2 Jumaat. Riwayat Al-Nasa'i. Yang kedua, memperbanyakkan doa pada malam dan siangnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, pada hari tersebut ada satu ketika jika bertepatan seseorang Muslim yang mendirikan solat Jumaat memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah memperkenankan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang terakhir ialah sunat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak pada malam dan siangnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, antara hari yang paling mulia adalah hari Jumaat. Justeru itu, banyakkanlah berselawat kepadaku pada hari tersebut kerana selawat kamu akan dikemukakan kepadaku. Riwayat Abu Daud. Yang terakhir, hikmah solat Jumaat. Yang pertama, solat Jumaat dapat melatih diri menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dapat merapatkan ukhuwah dan memupuk perasaan kasih sayang. Yang ketiga, dapat mendengar nasihat, teguran, bimbingan dan pedoman daripada khutbah yang didengari. Yang keempat, mendapat pahala dan ganjaran yang besar. Yang kelima, melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Yang keenam, lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Alhamdulillah, perkongsian kami pada kali ini telah tiba ke penghujungnya. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jika terdapat sebarang persoalan, bolehlah ajukan di ruangan komen. InsyaAllah, kami akan cuba sedaya upaya untuk menjawabnya. Semoga perkongsian ilmu ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, Assalamualaikum.